taufik siapa boleh dapat. Pada kitab lain dia berlaku pada orang mukmin biasa, orang mukmin, dan dia tu perkara mencarikan adat juga. Kan ni cerita kategori mencari adat. Bukan makna dapat kuat, iyalah dia juga, tapi tu masuk dalam kategori taufik. Sebab tu kumpulan ma'unah dulu, lepas mengaku lepas ma'unah tu. Ma'unah ni kadang-kadang aksiden berdebong, dia terpelanting pun, duduk tepi tak mati apa. Ma'unah apa? Kadang bonyok jatuh kedegup pun tak kena dia. Ma'unah juga. Jadi ma'unah ni berlaku benda yang pelik, berlaku pada orang mukmin biasa. Tu ma'unah. Hak ni dekat agak sempit. Boleh hak tu tapi sempit sikit. Itu maknanya taufik ni. Taufik ni khalqu qudrat ta'ah al-abdi, menjadikan kemampuan beribadat ke atas hamba. Kadang berlaku kat kita pun. Kadang berlaku. Dia tak ada makanan, dia boleh hidup, itu pun masuk dalam ma'unah, Tuhan tolong. Supaya kuat ia berbuat ibadat Allah dan taat kepada Tuhannya. Itu taufik. Tak masuk juga. Dia masuk juga tapi dia tak terlalu umum. Takrif dia ni. Jadi pak ni dipuji. Maknanya dipuji ni maknanya pak ni tak salah lah. Hak salah ni ada lagi. Mana? Kelima sihir. Iaitu sihir yang nyata pada orang yang mengamalkan ilmu sihir. Tu. Orang yang mengamal ilmu sihir. Yang nyata, yang jelas pada orang yang beramal ilmu sihir. Orang yang beramal tu dia panggil sahir. Sifat yang ada dekat dia, sihrun, sihir. Tu. Keenam, istidraj. Iaitu istidraj yang nyata pada orang yang kafir dan Muslim yang fasik. Daripada ayat sanastadrijuhum, kami akan tangguhkan mereka. Istidrak ni Allah buat perlahan-perlahan, berperingkat. Tuhan tarik dia tu kepada azab tu dengan perlahan-perlahan. Hak tu apa dah? Dia minta apa pun dapat. Walaupun dia tak beriman dengan Allah, dia dapat. Walaupun dia ni tak semayang, dia dapat Tuhan bagi. Tu istidraj. Tu. Allah Ta'ala tangguh bagi mereka boleh hidup senang di dunia. Tapi sebenarnya kesenangan tu membawa kepada kemudaratan dan azab. Itu istidraj. Kadang-kadang kita kawan sebelah, kita duk mengaji mata tak senang pun. Tapi yang dia ni mengaji pun tak, pakai selok pendek kolok rumah. Semayang pun ikut dan nak pi. Tapi hidup senang, hebat, kereta hebat. Kita ni naik kapcai duk pergi mengaji. Itu tandanya istidraj. Tuhan ambil istidraj. Itu dia sebut dah, kalau dia kata aku ni tak mengaji hidup senang, lebih pedang, kena abang ada hang bodoh lebih pada lembu. Lembu cerdik. Bodoh mana? Lembu bentar dia ni diasing daripada kawan, luak kandang, diberi makan, dia tak senang duduk. Dia tahu makanan ni kalau bagi pun memang aku ni tak lama dah nak kena sembelih. Dia pun tahu. Tanya tukar-tukar lembu. Tak payah tanya, pergi tengok sudah. Dia duduk dengan kawan dia banyak-banyak, tak apa. Tidur dalam tek tak apa. Tapi bila dia dikeluarkan duduk kandang asing, dia tak senang duduk. Lembu pun cerdik. Tu kata lebih bodoh daripada lembu. Lembu pun tahu. Nyau, dia tak senang duduk. Tuan dia berumpan, ambil hang makan tuan-tuan hang.
Dia pun tahu. Tapi dia buat macam mana lapak makan kambing. Dia pun tahu. Aku ni tak nak kena sembelih dah. Kambing pun tahu. Kambing tak apalah cerdik daripada lembu. Lembu pun tahu habis. Tak senang duk tahu dah. Tuan aku ni buat pasing aku, bagi aku makan, tak buruk dengan orang. Lantai pun elok, kemas elok, dia bersih elok. Maknanya aku tak lama nak kena sembelih. Kita ni hak Melayu ni. Dan hak orang Kapiak ni kena sedap. Tuhan nak beri nikmat ni, dia nak beri, Tuhan Allah nak beri kita lupa. Nak beri dia lupa. Tengok aku boleh makan. Nantilah pencen aku mengaji. Nanti pencen aku masjid. Bom, kena darah tinggi, jantung pun mati. Tak damai masjid. Bom. Masuk syurga free. Syurga nak kata apa? Kata neraka dia marah pula. Tu kata lebih bodoh pada lembu. Lembu pun tahu dia nak kena sembelih. Ini istidrak. Istidrak ni Syekh Hadi buat misal. Kalau kita nak sembelih ayam, kita bagi makan. Kita nak sembelih ayam, kalau tak sembelih ni, kita biak gitu ayam, tak pernah duk bagi jagung, berah apa, tak nak bagi, biak tu je. Tapi hari tu kita nak makan, kita nak tangkap dia, kita berberah. Berberah pula, tak buh seketui begitu. Tarik, bagi panjang, lepas tu, tutok seketui kat tu, buh tali. Betul tak? Dia makan, sedap, sampai satu tahap, banyaknya, tarik, aku dah sembelih. Itu istidrak. Itu senang Syekh Hadi buat misal. Kita ni jangan jadi hak Tuhan bagi nikmat kat kita ni, istidrak Tuhan pangkat. Istidrak. Kadang-kadang ayam cerdik. Tak dapat tangkap. Tuan dia buh jagung. Kadang buh beras. Aku tak mau beras. Buh jagung. Ui, pelik ni. Jagung tak pernah dapat ni. Hak ni kalau jagung kau tak makan rugi. Jagung kena selalu. Ini istidraj. Dan makna istidraj itu iaitu pekerjaan satu perkara pada sangka orang itu baik. Dia sangka baik. Aku tengok mengaji pun nak. Pakai seluar pendek. Mayang pun nak. Hang ni. Petang-petang pun kelik kitab pergi mengaji. Naik kafcai buruk je. Tuhan sayang kat aku lagi. Daripada hang ni. Kena kata hang ni bodoh lebih pada lembu. Mu kata habis. Tak, bukan aku kata maki-maki lah. Cuba tengok lembu. Dia pun tahu nak kena sembelih. Tuhan dia bagi nikmat, bagi kandang asing. Tak senang duduk dah dia. Walaupun lembu ni binatang paling bodoh. Kalau orang buat misal bodoh dengan lembu. Orang tak kata hang ni bodoh macam kambing. Tak. Busuk macam kambing. Dia tak. Bodoh macam lembu. Tak kata hang ni bodoh macam unta. Tak. Tengok tu. Istidrak ni, pekerjaan ni perkara pada sangka orang itu baik. Dia sangka baik. Ayam tu dia duduk sangka jagung ni. Bagusnya Tuhan aku hari ni bagi aku jagung. Rupanya Tuhan dia nak sembelih dah. Padahal membawa taulannya. Taulan ni apa dia? Orang yang terkena itu. Taulan ni orang yang terkena. Orang yang bersifat ni istidrak itu. Kalau hak tadi hak saya kata, hak kawan kita, jiran kita pakai seluar pendek tak mayang tu, itu mana taulan. Taulan ni tuan dia. Orang yang kena istidrak itu tuan dia, tuan istidrak. Kalau kata lembu lah. Kalau kata ayam. Tapi ayam cedik pun dia kena. Tapi lembu ni orang kata bodoh sebab dia selamba, dia besar. Kalau kita tengok duk mampus tepi jalan, ayam banyak pada lembu. Tapi lembu ni dia bukan jenis macam ayam. Kalau dia lalu kah hon. Dia buat macam mana aku lalu? Memang dia bodoh pun. Itu yang nampak bodoh tu. Kadang-kadang pun duk lepak tengah jalan. Orang duk hampung dia berak selampak pelopong dia pergi jalan tu. Tu nampak bodoh dah. Tapi ayam yang lembu bodoh ayam je benarnya. Tu. Ayam yang duk kena lindih. Ayam kita nak sembelih dia tak tahu. Dia lembu kita nak sembelih dia tahu. Tu yang melompat bila orang korban tu dia melompat lari, dia tahu dia nak kena sembelih. Daripada kandang dia tahu dah. Bukan kandang. Seminggu tu tuan dia asing tu dia tahu dah aku nak kena sembelih. Kita tak tahu nak kena sembelih. Duk pakai seluar pendek rumah mayang pendok. Nanti pencen baru nak taubat. Teruk pada lembu. Mabuh macam tu sedap.
Puas hati bohnya tu. Betul. Kata tu kata betul ke tak betul? Jadi istidrak ni pekerjaan satu perkara pada sangka orang itu, orang yang kena istidrak tu, dia sangka baik. Padahal membawa taulannya, ini tuannya, pemilik istidrak itu ke dalam neraka. Kena masuk neraka. Ayam tu dia kata, hebat ni, banyaknya, punya panjang, boleh makan. Tuan dia letak setungguk je, jerak tu kat situ. Oh, sedapnya. Pereok, kena semelih. Tu. Rupanya masuk dalam neraka. Buat kita jangan duduk terpedaya, duduk kena mohong dengan jiran kita, dengan adik-beradik kita yang dia tak sembahyang tapi hebat, rumah besar, kereta besar, bini besar, semua besar. Ketujuh, syu'uzah. Bukan Zaidu, Zal, syu'uzah. Syu'uzah ni apa dah? Iaitu yang nyata pada orang yang bermain balik mata. Dia kata balik mata. Silap mata, balik mata. Silap mata, balik mata. Masa dulu balik. Tapi memang betul. Syu'uzah ni silap mata. Magic. Dia silap mata ni, kalau dia kata, siapa nak tengok silap mata? Dia tak bohong. Cuma kalau dia main jin tu tak apalah. Silap mata ni lebih pada teknik. Tapi syu'uzah dalam bahasa Arab kita tak tahu, dia lebih guna pada jin lah. Dia lebih pada mistik lah. Kalau silap mata gini teknik tu dia bohong-bohong main pakau kak itu tak ada apa-apa. Dia tunjuk benda apa, dia bohong mana nampak tangan tu tak ada apa, tu menghiburkan ya. Syu'uzah ni silap mata yang mistik lah, lebih guna kepada jin lah. Guna kepada adik-beradik sihir tapi tak sihir. Sihir ni macam lain. Silap mata ni tunjuk kat orang. Dia nama pun silap mata. Orang buat silap mata ni, dia tak berdosa. Kan? Bukan tak berdosa apa. Kita ni jangan pasal pelik. Nama pun silap mata. Apa pun silap mata? Mata silap tengok. Itu silap mata. Kata David Copperfield bagi hilang apa dia ni, KLCC. Kan? Dulu kan David Copperfield main. Kita nampak KLCC bukan hilang pun. Mata kita silap tengok. KLCC duduk ada kat situ. Tapi mata je terbalik. Tu nama silap mata. Mata silap tengok. Itu mana silap mata. Mata silap tengok. Dah mata silap tengok. Duk heran apa dah mata silap tengok. Jin dia duduk lindung. Hantu dia duduk lindung. Siapa tak nampak? Tu. Tak ada, duduk hilang lah KLCC tu. Tuan bila masa tu, dia coffee main tu kan. Hilang dia macam Pulau Pinang. Bukan dia hilang. Mata silap tengok, mata terbalik. Itu mana bermain balik mata. Ataupun orang panggil, dia main di sebalik mata. Mata hak dua kita tengok ni, nampak macam tak ada. Tapi hakikat ada. Gitu. Ni pun berdosa juga. Jadi kalau silap mata, kalau jenis main jin-jin ni, hak mistik-mistik main jenis syaitan ni, hak tu berdosa. Kalau silap mata hanya sekadar teknik saja, dia pandai, dia ada belajar dan menghiburkan orang, tak ada masalah. Nak hiburkan orang. Tapi syu'uzah ni, dia lebih kepada silap mata yang guna jin syaitan. Ulang kita baca. Katanya irham. Tu kita tak baca. Kita nak baca tak? Baca lah. Istidrak kita tak baca. Okey, tengok nombor 2. Katanya istidraj. Asal makna istidrak diberikan nikmat. Beri nikmat.
pakai surat pendek pun untuk dapat projek saja. Diberi nikmat bagi seorang hamba tiap-tiap bertambah ia pada berbuat kejahatan. Lagi ku tak semayang, lagi duk dapat projek. Lagi tak semayang, lagi duk senang. Tiap-tiap bulan duk bertambah je. Menega duk ku maju. Tak semayang, ku lagi maju. Tu dia. Hamba tiap-tiap bertambah ia pada berbuat kejahatan dan dilupakan dia daripada istighfar. Tuhan buat macam tu kawan, supaya dia leka. Tengok aku tak mayang pun dapat projek. Supaya dia jangan istighfar. Dia nampak macam itu macam habuan dia, Tuhan sayang dia. Dan bahasa Melayu mempermukkan dia. Nak baca macam mana tu? Mempermukkan dia. Mempermukkan dia. Atau maknanya diambil sedikit, kemudian sedikit. Macam mana ayam duk makan, tak, pergi dekat, sampai satu tahap, banyak. Dan nyata yang mencarikan adat itu, tipu daya atasnya juga. Hak mencari adat. Dia dapat projek. Dia dapat projek bertambah. Kalau perniagaan semakin maju, itu makna mencarikan adat. Luar biasa ni dia ni. Itu dia punya istidraj. Katanya syu'uzah, artinya ringan tangan dan cepatnya tangan. Cepat tangan. Dia buat cak. Sangka orang ada baginya. Ringan tangan dan cepatnya tangan. Sangka orang ada baginya. Padahal hakikat tiada hakikat baginya. Sangka orang ada baginya. Bagi syu'uzah itu. Orang dah sangka ada. Padahal hakikat tiada hakikat baginya syu'uzah. Apa makna syu'uzah? Ada ni. Kalau pokok tak ada, dia bagi nampak ada. Rupanya tak ada. Atau pokok ada, dia bagi nampak tak ada. Padahal ada. Itu maknanya disangkakan ada, padahal tak ada. Itu cepat tangan. Sini pun dia tak kait dengan mesti kan. Dia kata cepat tangan. Tangan dia cepat. Teknik yang dia buat. Di sini mungkin dia sebab dia nak abang kita ni hak yang dicela ni. Kalau semata-mata cepat tangan ni, orang main pedang pun cepat tangan. Takkan haram pula. Dalam menghiburkan, dia lebih kepada mistik, lebih pada cepat tangan ni dengan sebab ada unsur-unsur jin, syaitan. Baik. Kedelapan ihanah. Ihanah ni iaitu yang nyata pada orang yang dusta. Dia ni cakap bohong. Seperti Musailamatul Kazzab, baca dengan Kazzab. Kazzab ni yang amat mohong. Mohong kuat. Alaihi laknatullah, ke atas Musailamah ini laknat Allah. Dan ceritanya, jadi cerita Musailamatul Kazzab ni begini. Dan cerita Musailamatul Kazzab, ini domain badan. Itu satu masa dengan penghulu kita. Dia ni duduk sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Maka didengar khabar penghulu kita ni mengembalikan akan mata Qatadah. Qatadah ni dia pergi perang. Ketika kena anak panah syuk kena kat mata dia. Maka keluar biji mata Qatadah. Anak panah pelebuk tu terkeluar biji mata dah Qatadah. Keluar biji matanya Qatadah. Maka pergi ia Qatadah pada penghulu kita kepada Sayyidina Nabi Muhammad. Maka dikembalikan ia penghulu Nabi Muhammad ni akan matanya Qatadah dengan tangan Nabi kita yang mulia, bukan tangan Qatadah. Maka tiba-tiba terlebih baik daripada yang dahulu. Lebih baik ni, lebih cerah. Jadi Musa tu Kazzab ni, dia ni kaki pembohong. Dia ni ihanah.
Tuhan bagi kat dia benda pelik juga, tapi Tuhan nak hina dia. Dia nak buat benda yang sama, tapi lain jadinya. Itu tujuannya nak menghina. Jadi Qatadah pergi perang, pum, kena tombak tembus pum. Keluar je mata. Dia pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, tolonglah. Dia mata tak nampak sebelah ni. Nabi tombak tu buang lah. Dia pergi tu, pergi duk tahan mata lah. Pergi jumpa kat Nabi, Nabi pegang mata, tak balik Nabi sapu. Nabi sapu tu, Qatadah nampak cerah lebih pada sebelum ni. Cerah lebih pada sebelum ni. Musailamatul Kadzab dengar. Dan Musailamatul Kadzab pula hendak mengembalikan sahabatnya yang buta sebelah. Maka tiba-tiba buta kedua belahnya. Buta kedua belah. Dia kata, aku pun boleh buat ke? Ambil cari orang buta main. Orang buta pun main kat dia. Dia pun sapu. Sapu-sapu buta. Dia pada tak buta jadi buta. Buta sebelah. Ada buta kedua belah. Dia buta sebelah. Tolong sapu bagi celek. Sapu-sapu buta kedua belah. Keramat juga tu. Apa keramat? Kita kalau sapu muka, dia tak celek tu lah. Dia sebelah tu kan. Kita sapu lah. Kalau sebelah tutup, duk jelek tak. Dia sapu-sapu. Terpadam dua-dua. Pelik juga tu. Tapi pelik tu nak menghina. Kenapa? Dia tujuannya dia sapu tu nak bagi celek dua-dua. Dia tiba. Jadi buta tu kedua-dua. Dia nak bagi celek sebelah. Sebelah tu celek. Sebelah buta kan. Dia nak bagi celek dua. Tiba-tiba buta dua-dua belah. Pelik juga tu. Tapi kan kali dia pun cover. Dia panggil cover balik. Kalau kita cover balik apa dah. Hang tengok. Aku boleh tak bagi buta dua belah. Hampa? Haram tak boleh. Cover tu. Dia boleh cover balik. Tapi hak ni nak cover apa? Aku tak nak mau buta. Siapa nak buta? Cuma ada dia ludah ayat telaga. Nabi pergi kampung tu, ayat telaga kering, dia pesuruh Nabi ludah ayat tu bertambah. Ayat telaga naik. Musa Kadzab pun dia pun pergi ludah kat telaga lain lah. Telaga tu yang tak ada. Yang Musa Kadzab hang ludah lah bagi naik Rasulullah. Nabi Muhammad dia ludah ayat naik, dia tak boleh, dia ludah kering terus. Dia ludah ayat dia kering. Kita kalau dah nak tambah pun nak kering pun tak. Dia kering. Masa tu cover. Apa dia? Tengok. Aku ludah kering. Hampa. Tambah pun nak kering pun tak. Tapi kalau main buta dua belah tak ada cover lah. Kan? Buta dua belah ni marah tak kira. Aku nak suruh celek dua belah. Dia buta dua belah terus. Baik buta sebelah tak apa. Boleh kat jalan tengok. Buta dua belah. Tiba-tiba buta kedua belahnya. Dan iaitu buta tu kehinaan. Itu merupakan kehinaan. Sebab dia nak bagi celek. Kalau celek mulia lah. Hebat dah. Tengok. Tak, tiba-tiba buta. Alamak. Itu hina tapi. Ihanah ni maknanya hina bahasa Arab. Kerana makna ihanah itu kehinaan. Maka yang empat ini dicela oleh syara. Tu. Banyak juga kolak tu nak baca. Kita berhenti tu nanti kita tengok. Boleh baca ulang, kita baca ulang. Kalau baca pun panjang, kita berhenti dekat. Wallahul muwaffiqu a'lam. Allah yang bertaufik dan amat mengetahui. Jadi wa amma burhan wujubil amanah. Berhenti dekat tu, kita buat tahlil sikit.